Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Yang Di-Pertua, saya akan menjawab soalan nombor 3 daripada Yang Berhormat Pulai bersama dengan soalan nombor 74 Yang Berhormat Batan Sadong secara bersekali. Tidak dapat dinafikan Tuan Yang Di-Pertua bahawa perkhidmatan dalam talian telah mengubah kehidupan rakyat Malaysia pada masa kini, membawa peluang yang baru pada orang ramai dan juga mewujudkan pelbagai peluang perniagaan. Namun alam cyber semakin menjadi lobok jenayah dan giat dieksploitasikan secara mudah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, lantas menyebabkan peningkatan dalam kes jenayah cyber secara drastik. Menyedari cabaran peningkatan kes jenayah cyber, antara lain cabaran disebabkan oleh kecerdasan buatan dengan izin artificial intelligence dengan sikap tidak bertanggungjawab setengah pihak menyediakan perkhidmatan yang lebih mementingkan keuntungan berbanding dengan keselamatan awam dengan izin profit versus public safety. Kerajaan Madani sedang giat mengatur pelbagai usaha secara strategik bagi menerangi isu ini secara efektif dan pada kadar yang segera. Dalam hal ini, satu mesyuarat telah diadakan pada 20 Disember 2023 bersama semua agensi, Pusat Respon Penipuan Kebangsaan NSRC, Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional NFCC, Jabatan Peguam Negara AGC, Kementerian Dalam Negeri KDN, Polis Diraja Malaysia PDRM, Bank Negara, Kementerian Kewangan MOF dan bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri. Berikutan daripada itu, satu jawatan kuasa kerja cadangan perubahan undang-undang baru berkaitan dengan kemudaratan jenayah dalam talian telah dipengerusikan bersama-sama oleh saya, Yang Berhormat Tuan Fahmi dan Yang Berhormat Tuan Gobin. Kedua-duanya juga adalah menteri yang juga bertanggungjawab dalam isu digital dan alam cyber. Membentuk satu bagi pihak mewujudkan satu mesyuarat pertama jawatan kuasa yang diadakan pada 5 Februari 2024 melibatkan 6 agensi. Objektif sebenarnya Tuan Yang Di-Pertua adalah untuk mewujudkan sesi libat urus untuk mendapati bahawa perundungan yang sedia ada pada hari ini tidak seiring dengan perkembangan teknologi semasa yang begitu pesat, menyebabkan penipuan dalam alam maya semakin berluasan dan semakin cepat pada platform yang tidak lagi selamat dan dicemari. Terdapat keperluan segera bagi pewujudan satu sistem kill switch melalui perundangan dalam memberhentikan aktiviti penipuan dalam mana-mana domain atau platform dalam talian dalam negara kita secara automatik. Kerajaan Madani juga sedang proses merangka satu akta baru yang merangkumi peruntukan berhubung dengan tata cara dan penguatkuasaan kill switch tersebut untuk meningkatkan keselamatan digital dengan izin digital safety secara terperinci dan jelas selaras dengan keperluan semasa serta perkembangan teknologi. Selain itu, Tuan Yang Di-Pertua, penelitian juga sedang dilaksanakan oleh kerajaan melalui agensi yang berkenaan terhadap beberapa peruntukan undang-undang lain seperti Akta Pencegahan Pengubalan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan Hasil pada Aktiviti Haram, Kanun Keseksaan. Sebenarnya Tuan Yang Di-Pertua, banyak undang-undang kita yang ada ni, semuanya undang-undang ni adalah sebelum tahun 2010. Maknanya undang-undang kita agak lambat. Maknanya kalau berbanding antara kereta ini, macam kata orang, betul-betul basikal buruk. Jadi inilah sebabnya undang-undang ni perlu dipinda, bukan saja di segi substansif tetapi juga di segi prosedural supaya kita dapat membantu kerajaan yang berhadapan dalam isu yang berlaku pada hari ini. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Sila Fulai. Soalan tambahan. Skamer ni dia mempengaruhi mangsa ni dan mereka seolah-olah ada maklumat yang maklumat peribadi kita, ya. Contohnya apabila kita dihubungi berkenaan dengan pinjaman kereta umpamanya, ya, dia ada maklumat tentang maklumat daripada mangsa ini, ya. Jadi seolah-olahnya data kita ini terdedah kepada publik dan kita ada Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 ini, ya. Tapi bagaimana seolah-olahnya skamer ni mempunyai maklumat kita dan mereka menggunakan maklumat itu untuk menipu kita. Apa rancangan ataupun planning kerajaan untuk menyelesaikan masalah ini? Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Pulai. Memang betul Tuan Yang Di-Pertua. Sebenarnya yang menjadikan perkara ni, apa yang disebut yang scammer ni dalam fasa yang sangat sophisticated kerana mereka mempunyai maklumat. Saya jamin Tuan Yang Di-Pertua, dalam Dewan ni tak ada siapa yang tak pernah kena scam. Tapi isu dia Tuan Yang Di-Pertua ialah diri kita sendiri sebagai first line of defense.
Maknanya kalau kita tak kenal nombor, jangan angkat. Pertama. Tapi saya pun nak mengaku dengan apa yang Muhammad sebut tu betul. Masalah kita ni kadang-kadang pengundi kita di luar bandar. Kadang-kadang orang-orang warga emas, mereka kadang-kadang tuan yang betul, saya sendiri bila dengar suara macam betul-betul PDRM dan magistrate beritahu yang saya nak dikenakan tindakan, nak dibankruptkan dan sebagainya. Jadi selalunya kita kena first line of defense. Walau bagaimanapun Yang Berhormat Menteri yang bertanggungjawab dalam kewujudan Kementerian Digital, kementerian yang baru, akan memberi jawapan secara bertulis tentang langkah-langkah proaktif yang akan diambil oleh mereka. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Silakan. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Kes pelaburan tidak wujud mencatatkan jumlah kerugian paling tinggi tahun lepas, iaitu sebanyak 421 juta daripada jumlah keseluruhan kerugian 1.3 bilion kes penipuan online. Apakah strategi khusus pihak kerajaan dalam mengatasi trend pelaburan tidak wujud yang lazim mensasarkan golongan pesara dengan menjanjikan keuntungan pelaburan lumayan dan memanipulasi psikologi mangsa sehingga mereka mendedahkan butiran peribadi kerana pada hari ini terdapat penggunaan media sosial seperti aplikasi Telegram, WhatsApp yang mana cara memperdaya menjadi lebih cepat dan sangat berkesan. Apakah langkah yang diambil oleh kerajaan untuk mengekang penggunaan aplikasi-aplikasi dalam talian dalam memperdayakan mangsa? Terima kasih Tan Sri. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Sebenarnya Yang Berhormat inilah yang sedang berlaku pada hari-hari yang berhadapan dengan kita semenjak kecanggihan teknologi maklumat. Data saya daripada 12 Oktober 2022 hingga 31 Januari 2024 sebagai contoh, 71,631 panggilan yang telah diterima oleh NSRC dan antara kesimpulannya ialah aduan yang diterima didapati jumlah kerugian adalah sebanyak 244,160.299 juta. Maknanya jumlah dia semakin besar. Jadi apa yang ditanya oleh Yang Berhormat tu yang saya sebut tadi dalam jawapan saya ialah memang pertama sekali first line of defense. Walau bagaimanapun kalau kita sebut di aspek pihak-pihak bank dan juga bank negara, adanya langkah-langkah keselamatan tambahan yang telah diatur dan diberikan maklumat terutama sekali oleh aspek institusi kewangan. Pertama, memperketatkan proses pengenalian identification dengan profil risiko bagi pelanggan yang terdedah, risiko tinggi, pemberian perkasaan token, hardware token kepada pelanggan yang dihadapi kesulitan untuk menggunakan aplikasi mudah alih, menetapkan had transaksi yang lebih rendah, menyediakan bantuan melalui pusat panggilan mengaktifkan perbankan dalam talian. Isu sebenarnya Tuan Yang di-Pertua dengan Yang Berhormat, kita mesti memahami saat duit itu yang ditransaksikan begitu laju. Itu sebab sistem pembankan bersama bank negara mewujudkan beberapa panggilan aplikasi hotline yang perlu dilaksanakan oleh para pelanggan. Contohnya dalam e-dagang ataupun e-commerce, kita mempunyai PDRM, mempunyai portal semak mule, iaitu nombor-nombor kita order A dapat B. Kadang-kadang dia beli barang, katakan bulan puasa kurma, macam-macam dia order, harga RM1. Dengan begitu hebat dia pun order lah 1,000, tiba-tiba akaun tu tak wujud. Semak Mule sebagai contoh di bawah PDRM boleh membuatkan satu siasatan sama ada akaun tu wujud ataupun tidak, sebagai contoh. Kemudian senarai amaran penggunaan kewangan, Financial Consumer Alert List, kemudian Investment Alert List, dan kemudian status syarikat jualan langsung dan sebagainya. Tapi di sini Tuan Yang di-Pertua, saya telah membincangkan dengan semua agensi bahawa sudah tiba masanya bahawa agensi itu semua berkumpul di Parlimen, memberi satu taklimat khas kepada semua ahli Parlimen, pihak kerajaan dan pihak pembangkang, memaklumkan apa yang ada di luar sana. Sebab Tuan Yang di-Pertua, saya sendiri kan dengan izin, saya tengok dokumen yang dia nak minta kita isi. Saya ni sebagai orang yang pakai cermin mata pun taklah teruk sangat. Saya baca pun saya tak faham. Macam mana rakyat di luar sana yang tak ada, satu, akses kepada internet nak buka, nak buat laporan. Kedua ni nak memahami apa yang perlu dilapor. Itu yang sebabnya mereka mengambil kesempatan. Jadi saya telah mencadangkan pada mereka bahawa adakan satu sesi dengan ahli-ahli Parlimen, kita terangkan apa ada di luar sana dengan semua agensi. Jadi sekurang-kurangnya ahli Parlimen kedua-dua pihak boleh membawa maklumat ini bersama agensi yang bertanggungjawab membuat roadshow di kawasan masing-masing, sekurang-kurangnya untuk mengurangkan penipuan semasa kita nak mewujudkan undang-undang. Tapi Tuan Yang di-Pertua, undang-undang hebat mana sekalipun, first line of defense ialah diri kita. Saya nak minta maaf antara masalah paling hebat bagi generasi yang lebih umur ialah love scam. Saya tak tahu Yang Berhormat faham love scam tu apa. Maknanya orang ajak dating sebenarnya orang tu tak wujud. Lepas tu dia bagi duit. Saya tak tahulah nak bagi duit selalu bagi orang yang kita kenal. Orang tak kenal nak bagi duit buat apa?
Inilah isu dia, sebabnya dipanggil scammer. Jadi itu sebabnya saya ucap terima kasih. Saya minta Yang Berhormat, bila kajian agensi Bank Negara buat, PDRM buat, agensi bertanggungjawab, turunlah beramai-ramai supaya kita dapat membantu rakyat kita di bawah. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Baik, terima kasih.